A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, ya, penonton semua, bahawa pada pagi ini kita cuba membawa satu tajuk. Tajuknya ialah keberkatan. Jadi Ustazah akan cuba membawa beberapa hadis mengenai keberkatan. Hadis tentang keberkatan, ulasan dari buku 40 hadis tentang keberkatan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Sa'roni, ya. Ini bukunya. Buku ni hanya kecil saja sahabat semua dan amat murah, RM10 masa tu, tapi tak tahu tahun berapa saya beli. Jadi alhamdulillah kita jumpa koleksi dalam almari ni. Jadi kita sama-sama bincang, iaitu 40 hadis. Hari ni hanya kita ambil sedikit saja. InsyaAllah kita akan sambung, ya, insyaAllah. Jadi 40 hadis tentang keberkatan. Baiklah sahabat-sahabat semua, kita tengok dulu makna keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suratul Mulk ayat 1. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, yang memanglah Dia maha kuasa atas sesuatu. Ayat ini bermula dengan kalimah tabarakah, bermakna banyaknya keberkatan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan makhluk alam ini, serta semakin bertambah pemberiannya. Begitu juga nikmat Allah kepada kita. Dan tabarakah ni bukan sahaja makna berkat, ia juga bermakna maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai kekurangan. Allah maha sempurna, Allah maha besar. Jadi berkat di sini bererti, jadi berkat, perkataan berkat sendiri diertikan dengan sesuatu yang bertambah dan terus tetap ada. Sesuatu yang bertambah dan tetap ada. Mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah, ada menyebut dalam kitabnya Syarhun Nawawi alal Muslim, wa aslul barakati kasratul khairi wa subutuhu. Maksudnya, dan asal makna keberkatan adalah kebaikan yang banyak dan terus ada keberkatan tersebut. Maknanya, kata Imam An-Nawawi, keberkatan tu adalah kebaikan yang banyak. Allah beri kita kebaikan yang banyak dan terus ada dalam hidup kita yang membawa kita kepada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu setiap Muslim mesti nak ada perasaan untuk memperolehi keberkatan. Memang ada perasaan nak dapat keberkatan. Oleh itu, hendaklah kita berjuang untuk mendapatkan keberkatan. Dan untuk maklumat semua, keberkatan itu bukan diukur berdasarkan nilai sesuatu benda. Kita bukan kata berkat tu tengok benda, kaya kata berkat, tidak semestinya. Bukan diukur dari sudut material, kebendaan, atau dinilai dengan nikmat penggunaannya. Tetapi yang dikatakan berkat itu ialah dinilai apa yang kita perolehi itu mendekatkan kita dengan Allah dan memberi kebaikan pada orang lain, dan kepada kita dan kepada orang lain. Walaupun sedikit, tetapi benda tu cukup. Banyak boleh diagih-agihkan, sedikit kita qanaah,
cukup dengan apa yang ada. Dan oleh itu untuk ringkasnya kita terus pergi kepada apakah contoh hadis yang menunjukkan mengenai keberkatan. Sebab dalam buku ini dia senaraikan 40 hadis tentang keberkatan. Ya. Jadi saya ambil satu. Hadis pertama ialah keberkatan, hadis satu ialah keberkatan jual beli. Baik, keberkatan jual beli. Okey. Iaitu an Hakim bin Hizam qala, Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya daripada Hakim bin Hizam bahawa Hakim bin Hizam radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli berhak mempunyai pilihan sama ada akan meneruskan atau membatalkan jual beli selagi mereka belum berpisah. Sekiranya jual beli dilakukan secara jujur dan jelas, maka jual beli itu akan diberkati. Manakala sekiranya jual beli itu dilakukan secara menyembunyikan sesuatu dan berdusta, maka keberkatan pada jual beli itu akan terhapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Rasulullah SAW ini menyebut bahawa keberkatan jual beli itu apabila seseorang itu jujur. Kan? Jujur, mengatakan jual dengan jujur, barang yang baik, ya, tidak bohong. Tetapi jika dia berdusta dan menyembunyikan sesuatu, benda yang tak elok disembunyikan, ya, dia tipu, maka dia tidak ada keberkatan. Ulasan hadis ini yang pertama, Allah mensyariatkan kita jual beli yang merupakan sebahagian daripada bentuk ta'awun. Anda jual beli ini bentuk tolong-menolong, saling tolong-menolong antara sesama manusia. Pembeli tolong penjual, penjual tolong pembeli untuk mendapatkan bekalan makanan tu. Yang kedua, jual beli ini dapat menstabilkan struktur ekonomi masyarakat di samping menghargai hak milik orang lain. Jadi bila berlaku proses jual beli ini, dia boleh menstabilkan ekonomi. Dan bila kita sanggup membeli harta orang tu, benda orang tu, bermakna kita menghargai orang, hak orang lain. Kalau mencuri itu tipu. Sama juga dengan riba. Itu adalah penipuan. Penipuan dan tidak ada keberkatan. Melalui jual beli ini juga kita sebagai Muslim dapat menjauhkan diri daripada memakan atau memiliki harta barang secara haram dan batil. Jadi melalui aktiviti jual beli ini kita dapat memiliki harta secara halal dan tidak secara haram dan batil. Itu hadis pertama mengenai keberkatan jual beli, di mana jual beli yang berkat ialah secara jujur. Tak elok cakap tak elok, ya, dengan kadar harganya, yang elok cakap elok, jangan tipu, ya, dan diberi tempoh untuk kita batalkan jualan belian itu selama mana kita belum berpisah. Baik. Keberkatan kedua yang semua sahabat nak, iaitu ialah keberkatan harta. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Hakim inna hadzal malu khadiratun hulwatun faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih wa man akhadhahu bi israfin nafsin lam yubarik lahu fih kallazi ya'kulu wa la yashba'. Hadis riwayat Bukhari. Artinya daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu an, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Hakim, sungguhnya harta itu indah menghijau lagi manis.
Sesiapa yang mengambilnya dengan jiwa kedermawan, maka ia akan diberkati. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa kerakusan, maka ia tak akan diberkati. Ibarat seperti seseorang yang makan tetapi tidak pernah berasa kenyang. Hadis ini menunjukkan, mengajar kita mengambil harta dengan cara dermawan, ya, mengambilnya dengan jiwa yang dermawan. Ambil harta, lepas tu kita akan infak pada orang lain, jadi akan diberkati. Kita guna untuk kita dan juga untuk faedah orang lain. Tapi kalau kita ambil dengan rakus untuk kita sendiri, ya, maka itu, dan kita dah ada pun kita ambil lagi untuk kepentingan peribadi semata-mata tanpa membayar zakat dan sebagainya, maka dia tidak akan diberkati. Baik. Ada ulasan daripada hadis ini oleh pengarang buku ini, Ustaz Muhammad Hafiz, ya. Dia sebut kisah penuh hadis diceritakan Sauban, bahawa kisah penuh daripada hadis tadi diceritakan oleh Sauban bahawa Hakim radhiyallahu an telah datang menemui Nabi SAW. Lalu Hakim ni meminta sesuatu daripada baginda. Lantas baginda memberi. Kemudian dia datang lagi daripada baginda. Lalu baginda beri lagi. Kemudian beliau masih meminta lagi dari baginda SAW. Baginda masih memberikannya. Lalu baginda bersabda, "Wahai Hakim, sungguhnya harta itu indah menghijau lagi manis. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa kedermawan, maka ia akan diberkati. Siapa yang mengambil dengan jiwa rakus, maka tak akan diberkati. Ibarat seorang makan tapi tidak pernah berasa kenyang. Tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta." Ini maknanya hadis ni ada ceritanya, ya, ada cerita yang diceritakan oleh Sauban. Lalu Hakim berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tak akan mengurangi harta seorang lagi sedikit pun selagi kamu, selepas kamu, sehingga aku meninggal dunia." Jadi bila ditegur oleh Rasulullah SAW kepada Hakim yang 3 kali datang dia minta sesuatu dari Rasulullah, dia tak beritahulah apa yang diminta. Selepas ditegur oleh Rasulullah SAW, lalu Hakim berkata, dia bersumpah, dia kata, "Aku tak akan minta lagi," ya, sebab dia nak berkat hidup kan, ya, "sehingga aku meninggal dunia." Kata-kata Hakim ini dikotakan. Diceritakan pada satu hari Saidina Abu Bakar pernah memanggil Hakim nak beri sesuatu. Hakim tak nak. Hakim enggan mengambil. Begitu juga Saidina Umar radhiyallahu an, dia pernah panggil Hakim untuk memberi sesuatu. Hakim tetap menolak dan enggan menerima apapun. Maka Umar berkata, "Inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakim annani a'ridu alaihi haqqahu min hadzal bai fayaba an yu'khazahu." Kata Saidina Umar radhiyallahu an, "Wahai kaum muslimin, sungguhnya aku telah bersaksi depan kamu tentang Hakim bahawa aku telah menawarkan padanya hak terhadap harta fai, harta rampasan, ya. Harta fai ni harta rampasan tanpa peperangan. Akan tetapi dia enggan menerimanya." Makna dia dah kotakan, dia tak nak terima dah. Sebab dia ingat janji Rasulullah SAW, siapa ambil dengan jiwa dermawan, dia akan diberkati. Dia nak ambil yang itu. Betapa dia ikutnya nasihat Rasulullah SAW. Hakim sememangnya belum pernah lagi mengurangi harta seorang selepas kewafatan Nabi sehingga beliau meninggal dunia. Ini kisah ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga Nabi wafat dan sehingga dia meninggal dunia, dia tak ambil lagi harta. Mengurangi harta maknanya dia tak ambil lagi harta orang, dia tak minta lagi dengan orang. Jadi sahabat-sahabat semua, hadis kedua ini mengajar kita, kalau kita dah ada, usahlah minta pada orang, kan? Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Jangan wujudkan budaya minta-meminta, kan, kecuali kita dalam keperluan, kan, kita perlu. Kalau tak perlu, tak payahlah minta, kita usahalah sekadar yang kita mampu. Baik, seterusnya kita ambil satu lagi hadis, ya.
Hadis 4. Tengok dulu ni, kita pilih-pilih dulu. Keberkatan dalam berjemaah. Hadisnya An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa inna ta'amal wahidi yakfil isnain wa ta'amal isnain yakfis salasah wal arba'ah kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata fil jamaah. Maksudnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, makanlah bersama-sama, janganlah berpecah-pecah. Sungguhnya satu makanan itu mencukupi untuk 2 orang, manakala 2 makanan mencukupi untuk 3 atau 4 orang. Makanlah bersama-sama, jangan berpecah. Sungguhnya keberkatan itu dalam berjemaah. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Askari. Baik, maksud hadis ini makan berjemaah. Satu disuruh nak makan berjemaah. Makan ramai kan jimat kan. Sangat digalakkan dalam Islam kerana makan berjemaah ni penuh dengan keberkatan. Melalui ini kita dapat mengenali ahli sahabat, keluarga, saudara mara dan sebagainya. Malah kita juga dapat mengikat silaturahim dan disuruh juga kita hidup berjemaah. Hidup dalam jemaah Islam, hidup dalam jemaah masjid. Jangan duduk kena sumbang seorang diri kerana tidak ada keberkatan. Kalau makan disuruh berjemaah, apatah lagi hidup juga disuruh berjemaah. Baik, seterusnya ialah kita lihat satu lagi hadis. Hadis 8. Ya, ni Ustazah ni last lah ya, kita ambil sedikit je dulu. Mengharapkan keberkatan daripada Allah. Bagaimana kita nak mengharapkan keberkatan dari Allah? Sekejap ya, kita tanda dulu, kok lupa nanti. Baik. Macam mana kita nak dapat keberkatan daripada Allah? An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina ayyubu yaghtasilu uryanan wa kharra alaihi jaradun min zahabin faja'ala ayyubu yahtasi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun an aghnaytuka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi Ayub alaihi salam sedang mandi tanpa pakaian, tiba-tiba seekor belalang emas muncul depannya. Lalu Nabi Ayub alaihi salam pun menangkap dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Lantas Allah menegurnya, wahai Ayub, bukankah aku telah kurniakan padamu kekayaan berbanding dengan apa yang kamu lihat itu? Lalu Nabi Ayub alaihi salam menjawab, benar, demi segala kemuliaanmu, akan tetapi aku tetap berasa tidak cukup dengan limpahan barakah daripadamu. Ni maknanya diceritakan Nabi Ayub ni tengah mandi, lalu datang belalang dari emas, Nabi Ayub ambil tangkap kan. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia kata kamu dah kaya, tak perlulah. Tapi Ayub kata, Nabi Ayub alaihissalam berkata benar, tapi dia tetap berasa tak cukup dengan limpahan barakah dari Allah. Jadi Nabi Ayub inginkan, dambakan keberkatan dari Allah. Baik, kita lihat ni hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat semua rahimani wa rahimakumullah, apa ulasan hadis ini? Ada satu doa yang diajar oleh Nabi SAW agar kita memohon barakah daripada Allah. Apakah doanya? Diriwayatkan Qabisah bin Al-Mukharid
Mukhariq berkata, aku telah menemui Rasulullah SAW, lalu baginda bertanya padaku, wahai Qabisah, apa yang membuatkan kamu datang ke sini? Lalu aku menjawab, usiaku semakin tua dan tulangku mula rapuh, dan oleh itu aku datang menemuimu supaya kamu dapat mengajarku sesuatu yang Allah jadikan bermanfaat untukku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, wahai Qabisah, tidaklah kamu melintasi seketul batu, sebatang pohon atau sebuah binaan, melainkan ia akan memohon keampunan untukmu. Wahai Qabisah, sudah kamu mengerjakan solat subuh, maka bacalah sebanyak 3 kali. Ini jadi cerita ni ialah diceritakan bahawa Qabisah, nama sahabat ni, dia Qabisah bin al-Mukhariq, dia datang jumpa Nabi SAW. Jadi Qabisah ni dah tua. Qabisah ni dah tua. Lalu dia kata, aku ni dah tua. Aku datang padamu ya Rasulullah. Aku nak benda yang bermanfaat supaya kamu ajar aku sesuatu yang Allah jadikan bermanfaat untukku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, setiap kali kamu melintas ke pokok ke apa, ia akan pohon keampunan. Pokok semua tu mohon keampunan untuk manusia ni, untuk Qabisah ni. Lepas tu Nabi ajar Qabisah ni, sesudah kamu mengerjakan solat subuh, maka bacalah sebanyak 3 kali. Ini sama-sama kita amalkan. Subhanallahil azim wa bihamdih. 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Malah dalam zikir pagi, sahabat-sahabat amalkan 100 kali kan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Sesungguhnya maka kita kena amalkan zikir pagi itu. Baca Subhanallahil azim wa bihamdih bukan sekali, tetapi sekurang-kurang 3, sebaiknya 100 kali. Sesungguhnya kamu akan terhindar dari buta, penyakit kusta dan lumpuh. Wahai Qabisah, bacalah doa ini. Kalau kamu nak hindar daripada buta, kusta dan lumpuh, baca doa ini. Nabi ajar ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan apakah doanya? Allahumma inni as'aluka mimma indaka wa afid alayya min fadlika wa anshur alayya rahmataka wa anzil alayya min barakatik. Saya ulang balik. Allahumma inni as'aluka mimma indaka wa afid alayya min fadlika wa anshur alayya rahmataka wa anzil alayya min barakatika. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu apa-apa yang ada di sisimu, limpahkanlah padaku kemurahanmu, curahkanlah ke atasku rahmatmu, dan turunkanlah padaku daripada keberkatanmu. Ini adalah doa berkat, doa untuk mendapat barakah, doa terhindar daripada penyakit kusta, lumpuh dan buta. Sama-sama kita amalkan ya. Jadi sama-sama kita amalkan kerana ini adalah dia adalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata hadis ni hadis yang lemah, sanadnya lemah, tetapi boleh kita gunakan untuk berdoa. Sebab dia tak sampai pada hadis palsu ya. Boleh kita gunakan. Jadi jadi rasanya setakat itu sahaja sahabat-sahabat semua. Hari ini, pagi ini kita bincang sebanyak 4 barakah rasanya ya. 4 barakah ya. Tengok dulu. Bak Ustazah langkah-langkah ni. Nanti kita akan cek balik. Mana muka surat dia. Kita ada 3 ke 4 barakah. Semua dalam buku ni ada 40 hadis membincangkan tentang barakah, insya-Allah. Jika Allah izinkan, dengan rahmat Allah, kita akan sambung untuk habiskan dengan 40 hadis barakah itu. Jadi semoga kita ambil hidup kita memang nak cari barakah dari Allah. Dengan adanya barakah itulah Allah redha pada kita. Bila Allah redha, Allah
beri rahmat pada kita. Moga-moga kita dijemput untuk ke syurganya di akhirat nanti apabila kita meninggal. Jadi segala yang baik itu dari Allah, lemah tu dari diri ustazah. Ustazah minta maaf segala kekurangan. Moga Allah panjangkan lagi usia dalam keadaan sihat untuk kita sambung lagi perbincangan 40 hadis tentang keberkatan, ya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.